Baik, kita boleh mulakan kuliah surah Ali Imran mulai ayat 121. Seulang, surah Ali Imran mula ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wais, dan ingatlah di waktu Ghadauta, telah keluar pagi-pagi engkau. Telah keluar pagi-pagi engkau. Min, daripada, ahlika, keluarga engkau. Tubawwi'u, engkau menempatkan. Al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Maqa'ida, di tempat-tempat kedudukan. Di tempat-tempat kedudukan, lil qital, bagi peperangan. Wallahu, dan Allah, sami'un, amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Ayat 122. Iz, ingatlah di waktu. Hamad, telah mencita-cita ia. Telah mencita-cita ia. Ta'ifatani, oleh dua golongan. Minkum, daripada kamu. An, bahawa. Tabshala, ia berdua jadi lemah. Ia berdua jadi lemah. Wallah, dan Allah, waliyuhuma, pelindung keduanya. Walallah, dan atas Allah. Bukan, sorry. Nanti. Betul. Walallah, dan atas Allah. Falyatawakkal, maka hendaklah ia bertawakal. Al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman. Ayat pertama kita jumpa mukminin. Ayat 121. Ayat 122 kita jumpa mukminun. Ya, apa yang membezakan mukminin dengan mukminun di sini mengikut nahwu. Mukminin ia dia jadi maf'ul bih. Mukminun dia jadi fa'il. Fa'il kepada yatawakkal. Ya, yang mukminin itu dia jadi maf'ul kepada tubawwi'u. Tubawwi'u. Itu beza, ya. Jadi jamak muzakkar salim bila majrur, bila mansub ya. Bila marfu waw. Jadi mukminun tu marfu. Jadi dengan waw, ya. Baik, semak semula.
Wa iz ghadawta min ahlika, dan ingatlah di waktu telah keluar pagi-pagi engkau daripada keluarga engkau. Tubawwi'ul mu'minin, engkau menempatkan akan orang-orang yang beriman. Maqa'ida lil qital, di tempat-tempat kedudukan bagi peperangan. Wallahu sami'un alim, dan Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Mana keluar pagi? Ia daripada kota Madinah. Nabi menempatkan askar-askar, iaitu pada hari Uhud atau peperangan Uhud. Nabi keluar pada masa itu ada dengan 1,000 tentera. Dengan 1,000 tentera, sedangkan orang-orang musyrikin dia mempunyai 3,000 tentera. Jadi Nabi dia telah meletakkan askar-askar ini atau tentera-tentera ini di tempat-tempat yang strategik untuk menghadapi serangan daripada kaum musyrikin. Ini berlaku pada hari Sabtu, pada tahun 3 Hijrah. Tahun 3 Hijrah. Ini berlaku. Ini kisah, iaitu peperangan Uhud. Atau sekarang terkenal dengan Bukit Uhud, gunung Bukit Uhud. Izhamat ta'ifatani, ingatlah di waktu telah mencita-cita oleh dua golongan minkum, daripada kamu. Mengikut tafsir katanya, mereka ni Bani Salamah dan Bani Harithah. Antab salah, bahawa berdua jadi lemah. Wallahu waliyuhuma, dan Allah pelindung keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah maka hendaklah ia bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Kisahnya, manakala kembali Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang munafik, berada dalam tentera. Pada masa itu dia pergi balik. Maknanya tak macam boikot, tak nak serta perang. Dia bawa kawan-kawannya, lalu dia balik. Jadi dengan keluarnya si Abdullah bin Ubay yang munafik ini bersama sahabat-sahabatnya, menjadikan Bani Salamah dan Bani Harithah ini macam tergugat. Habislah kita. Macam itulah bahasanya. Habislah kita. Itu dikatakan ayat keduanya, wallahu waliyuhuma, dan Allah pelindung keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah maka hendaklah ia bertawakal oleh orang yang beriman. Jadi keduanya mendapat pelindungan Allah, sehingga dia tidak terikut dengan bujukan si Abdullah bin Ubay ini. Jadi kedua ini, Bani Salamah dan Bani Harithah ini bertahan bersama dengan Rasul. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-123, walaqad, dan demi sesungguhnya, nasarakum, telah menolong ia akan kamu, bi Badrin, di peperangan Badar. Wa antum,
walhal kamu azillatun, orang-orang yang lemah. Dalam bracket sedikit. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah. La'allakum, mudah-mudahan kamu, turhamun, kamu La'allakum, mudah-mudahan kamu tashkurun, kamu bersyukur. Baik, simak semula. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan demi sungguhnya telah menolong ia akan kamu oleh Allah bi Badrin, di peperangan Badar. Jadi Allah menyebutkan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya, ingat, Allah telah memberi kemenangan di peperangan Badar. Wa antum azillah, walhal kamu azillah, kamu lemah atau sedikit, masih itu. Ya. 300 ya lawan 1000. 300 lawan 1000, kamu 300. Ya, sedangkan mereka tentera kufar 1000. Ya. Jadi Allah memberi kemenangan besar buat kamu di peperangan Badar. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah, la'allakum tashkurun. Ya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya, jadi janganlah kamu lemah, ya, untuk menghadapi orang kufar. Sedangkan Allah sudah beri pertolongan buat kamu. Dulu kamu sedikit, tapi kamu dapat berjaya mengalahkan ya kaum kufar yang 3 kali ganda. Baik, sambung lagi. Ingatlah di waktu. Ini ayat 124 ya. Ingatlah di waktu. Taqulu, engkau berkata, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Alan, adakah sekali-kali tidak akan yakfiyakum, ia cukupkan buat kamu, bahawa yumiddakum, ia tambah akan kamu, Rabbukum, oleh Tuhan kamu, bisalasati alaf, dengan 3,000 minal malaikah, daripada malaikat-malaikat, munzalin, orang-orang yang diturunkan. Baik, saya masuk mula. Istaqul lil mu'minin, ingatlah di waktu engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alaf minal malaikati munzalin. Nabi berkata kepada bala tentera, adakah sekali-kali tidak akan ia cukupkan akan kamu, ia cukup buat kamu, an yumiddakum, bahawa ia tambah akan kamu, Rabbukum, oleh Tuhan kamu, bisalasati alaf, dengan 3,000 minal malaikati munzalin, daripada malaikat-malaikat, orang-orang yang diturunkan.
atau kita bahasakan, tak cukupkah ya dengan turunnya malaikat daripada langit seramai 3.000, tak cukup buat kamu. Jadi menunjukkan ya tentera Islami yang benar-benar memperjuangkan atau menegakkan kalimah Allah, sebenarnya ada satu pertolongan yang gaib, yaitu bantuan daripada Allah. Ya, dan Allah mengarahkan hamba-Nya yang nama malaikat-malaikat membantu tentera-tentera mukmin. Ya, ini berlaku zaman Nabi. Ya. Jadi, ya, ia akan berlaku terus. Ya, seandainya orang mukmin benar-benar berjuang menegakkan kalimah Allah. Di situ pasti ada ya pertolongan gaib ya daripada Allah. Itu berupa malaikat-malaikat membantu. Baik, ya. Kita teruskan lagi ayat 125. Bala, bahkan sebenarnya. In tasbiru, jika kamu sabar. Watataku, dan kamu bertakwa. Wayatukum, dan ia datang kepada kamu. Min daripada faurikum, masa kamu. Sorry. Faurihim, masa mereka. Haza, ini. Yumdidkum, ia tambah akan kamu. Rabbukum, oleh Tuhan kamu. Bihomsi, dengan 5,000. Minal malaikati, daripada malaikat-malaikat. Musawwimin, orang-orang yang menyerbu. Baik, saya semula. Bala, bahkan sebenarnya. In tasbiru, jika kamu sabar. Watataku, dan kamu bertakwa. Wayatukum min faurihim, dan ia datang, dan mereka ya sini, dan mereka datang, betul kan ya? Dan mereka datang kepada kamu. Min faurihim, daripada masa mereka. Min faurihim, daripada masa mereka. Haza, ini. Ya. Daripada masa mereka ini. Yumdidkum, ia tambah akan kamu. Rabbukum, oleh Tuhan kamu. Bikhamsati Allah. Dengan 5,000. Minal malaikati, daripada malaikat-malaikat musawwimin. Orang-orang yang menyerbu. Kita bahasakan orang-orang. Jadi, artinya, tadi disebut 3,000. Jika kamu sabar pula, dan kamu bertakwa, pertahankan pasukan daripada serangan tentera-tentera musyrikin, hadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, ditambah lagi oleh Allah dengan 5,000 malaikat. Musawwimin dikatakan sebagai orang-orang yang menyerbu, atau ia dibahasakan sebagai malaikat-malaikat ini dia memakai tanda
Pada masa itu dapat dilihat malaikat-malaikat ni memakai serban, serban putih dan dikatakan serban putih, serban putih dan merah. Jadi pada masa itu dapat dilihat malaikat ni berbeza dia punya serbannya yang membantu orang-orang mukmin. Itu yang digeruni oleh orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir ni dia yang membantu ialah syaitan-syaitan daripada kalangan jin yang menyerupai orang-orang dia. Jin ni menyerupai orang-orang musyrikin yang lain. Jadi mereka menyamar. Tapi bila nampak malaikat, maka jin dia dah cabut dulu. Dia lari. Dia katakan dia bukan lawan kita. Itu yang jadikan orang musyrikin menjadi takut dan lemah. Sebab orang yang memberi semangat dah tak ada. Tak tahu mana perginya. Itu maknanya jin-jin itu sudah lari. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-126. Wama dan tiada. Ja'alahu telah menjadikan ia akannya. Telah menjadikan ia akannya Allahu oleh Allah. Illa melainkan. Busyra kabar gembira. Lakum bagi kamu. Walitatma'inna dan supaya ia tenteram. Dan supaya ia tenteram qulubukum oleh hati-hati kamu. Bihi dengannya. Wama dan tiada. An-nasru pertolongan. Illa melainkan. Min daripada. Indillah sisi Allah. Al-Aziz yang maha gagah. Al-Hakim lagi maha bijaksana. Sambung lagi. Liyaqta'a supaya ia binasakan. Tarafan akan satu bahagian minal ladzina daripada orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Atau yakbitahum ia kecewakan akan mereka. Nanti ia kecewakan. Ia duka citakan. Yakbitahum. Ia duka citakan akan mereka. Fayan qalibu lalu mereka kembali khaibin selaku orang-orang yang kecewa. Semak semula. Ayat yang ke-126 ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan tiada telah menjadikan ia akannya oleh Allah melainkan kabar gembira bagi kamu. Ia pertolongan yang ia datang itu
Ya, malaikat-malaikat yang memberi pertolongan dan bantuan itu tidak lain melainkan satu kabar gembira buat kamu. Walitatma'inna qulubukum bihi, dan supaya tenteram oleh hati-hati kamu dengannya. Ya, golongan kamu yang sedikit, ya, bila mendapat berita ada bantuan daripada langit, ya, bukan main gembira hati, bersemangat, tenteram jiwanya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tiada pertolongan melainkan daripada sisi Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, supaya ia binasakan akan sebahagian daripada orang-orang yang telah kafir mereka. Ya. Yaqta'a ni berasal daripada perkataan potong, supaya ia potong. Ya, tapi potong di sini dengan maksud ayat, iaitu Allah binasakan. Ya. Allah binasakan segolongan daripada orang yang telah kafir mereka. Au yakbitahum, atau ia, ya, duka citakan, atau ia duka citakan akan mereka. Fayan qalibu khaifin, lalu mereka kembali, ya, selaku orang-orang yang kecewa atau hampa, ya. Tidak dapat kemenangan apa-apa. Ya. Lagi, laisa laka, laisa, tidak ada, laka bagi engkau, minal amri daripada urusan, syai'un sesuatu, atau yatuba ia menerima taubat, alaihim atas mereka, atau yu'azibahum ia azab akan mereka, fa'innahum maka sesungguhnya mereka, zalimun orang-orang yang zalim. Baik, saya mak semula, ya. Yang ayat tadi berkaitan, ayat 1, 2, 7 tu, ya, berkaitan dengan peperangan Badar. Ya. Peperangan apa? Badar. Ya. Yang ayat bawah ni, ya, berkaitan dengan Uhud. Ya. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagi engkau daripada urusan sesuatu. Au yatuba alaihim, atau ia terima taubat alaihim atas mereka, au yu'azibahum, atau ia azab akan mereka. Fa innahum zalimun, ya, maka mereka sesungguhnya mereka, ya, orang-orang yang zalim. Ayat ini, ya, kisahnya ialah ketika peperangan Uhud, Nabi, ya, tersungkur. Nabi tersungkur, diasak di orang-orang kafir, sehingga patah gigi seri dia. Gigi seri ni gigi depan lah. Patah gigi dia. Ya. Sehingga Nabi, ya, dianggap oleh yang lain, Nabi dah wafat. Nabi tak bangun. Ya. Sebenarnya Nabi belum wafat lagi. Ya. Di situlah Nabi terluka. Ya, terluka pada peperangan Uhud ini. Ya. Kemudian, selepas daripada peperangan Uhud, tahu, ya, peperangan Uhud ni 70 orang syahid mati. Ya. Dia syahid, mati syahid lah, 70 orang. Kira ramai lah, ya, tentera yang mati di tangan orang-orang kafir. Sebab kesilapan, bukan Allah tak tolong, Allah tolong. Tapi kesilapan pada
tentera yang tidak mau mendengar kata Rasulnya ketika itu. Ya. Pada masa itu, yang paling penting Nabi dah atur ialah bahagian pemanah atas bukit. Jadi bila yang bawah bukit ni bahagian serangan bawah, yang atas serangan anak panah. Jadi pada masa itu sepatutnya bahagian pemanah ni jangan turun. Tapi Nabi kata jangan turun. Sabar duduk dulu. Oh dia turun juga. Jadi disangkakan bahawa orang kafir yang di bawah ni dah habis. Dan mereka pun berebut-rebutlah mengambil segala harta rampasan perang itu, baik senjata atau pakaian dan lain-lain. Rupanya dalam mereka leka kat bawah itu, segerombolan tentera datang lagi menyerang dalam keadaan umat Islam atau tentera Islam tidak bersedia. Pada masa itu habis dikerjakan oleh orang musyrikin sehingga 70 orang terbunuh. Dan Nabi juga telah diasak oleh mereka sehingga hampir-hampir Nabi juga terbunuh. Itu dikatakan Nabi patah giginya. Kemudian setelah peristiwa itu, Nabi pun mendoakan laknat atau sebagai doa kunut. Setiap pagi, bukan setiap pagi, setiap waktu. Dia baca doa kunut melaknat sipulan-sipulan yang dikenal yang telah melukakan nabinya. Maka Nabi pun berdoa tiap-tiap akhir solat. Macam kita baca doa kunut lah. Tiap-tiap akhir solat. Selama sebulan. Kemudian turunlah ayat ini. Wahai Muhammad, ini bukan urusanmu untuk menerima taubat atau untuk mengazab mereka. Bukan urusanmu. Sesungguhnya mereka tetap zalim. Tapi bukan urusanmu. Bila turun ayat ini, Nabi pun berhentilah daripada berkunut. Sebab itulah doa kunut ni sampai diperselisihi sampai sekarang. Ada yang berkunut, ada yang tak berkunut, boleh tak kunut. Apa hukum kalau tak berkunut? Sehingga jadi perselisihan sampai sekarang. Tapi sejarahnya Nabi buat kunut tu sebulan. Lepas tu dia berhenti tak berkunut lagi. Begitu jugalah kalau kita tengok perbincangan ulama-ulama mazhab. Ada yang tidak berkunut. Sebab kisahnya beginilah. Itu kalau kita pergi Mekah. Di Mekah imam tak berkunut. Jadi kita tak payahlah berkunut menyalahi imam. Imam tak berkunut, kita berkunut. Itu mana menyalahi imam. Ada guru-guru ataupun pemandu-pemandu haji ataupun umrah ni, boleh kita kunut-kunut pendek je. Jadi imam memang tak berkunut, tapi kita buatlah kunut pendek. Macam mana Ustaz kunut pendek tu? Sebut je lah kunut. Kalau panjang Ustaz, kunut panjang. Jadi sebenarnya itu hanya gurauan. Hakikatnya kalau imam tak berkunut, kita tak payah berkunut. Jangan menyalahi imam. Solat kita sah. Kalau imam berkunut, kita ikutlah. Dia berkunut. Dengan dia berkunut. Jadi kita jangan menyalahi imam ketika itu. Jadi kisahnya, pasal kunut, kisahnya ni. Dan doa kunut yang dibaca oleh Nabi ialah doa yang mengutuk atau melaknat sipulan-sipulan yang telah mengasak Nabi. Lepas sebulan ditegur oleh Allah dengan ayat ni, Nabi pun berhenti. Jadi doa kunut yang kita baca, cuba tengok balik hadisnya. Allahumma hdini fiman hadait yang kita baca tu doa apa? Doanya hadisnya iaitu doa ketika solat witir.
Kunut di solat witir. Tu hadisnya, ya Allahumma adini fiman hadith yang kita baca tu, itu adalah doa kunut solat witir. Ya. Jadi pegangan kita dan ingatkan sejarah ini. Kalau imam berkunut, ya berkunutlah. Kalau imam tak berkunut, jangan menyalai imam kita pula berkunut. Itu salah. Ya. Khawatir nanti kita tak dapat pula pahala bersama dengan imam sebab kita menyalahi imam. Ya. Macam itulah pegangan kita. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok kita punya kerja rumah kita. Latihan ya. Cuba terangkan latihan yang dibuat ya. Perkataan dia. Kita nak perkataan dia. Yang pertama apa perkataan dia? Anitum. Anitum. Tak. Kita nakkan huruf. Ain. Kita punya pakai 4 huruf ke atau 3 huruf juga? Tiga dulu. Kita tiga dulu. Kita tiga dulu. Ainun ta. Okey, nombor 2. Ain qaf lam. 3. Kabaro. Lia 4. Faroha. Nombor 5. Sod baro. 6. 5 ya. Okey. Kita habiskan madi mudhari masdar, bariskan. Pertama. Ain Anita. Anita mudhari Ya'natu. Ya. Masdar Anatan. Ni kerujukan dia 252. Ini penting ya untuk mereka yang ni tak dapat nak buat hari itu atau tak hadir, mereka boleh rujuk nanti ya. Baik, nombor 2. Qala mudhari ya. Kita guna ki sebab yang Quran ki. Masdar aklan. Rujukan. Okey. 3. Kabura. Tengok ya, kabura ni kalau kita tak tengok dalam kamus, mungkin agak-agak kita bunyikan apa? Kabara kan? Kabara. Jadi tak ada ya. Kabara tak ada. Jadi sebab itu kena tengok kamus. Ya, tengok kamus yang sebetulnya apa? Kabura bukan kabara. Kabari ada kabari. Kabari ada. Mudhari apa? Ya keburu. Masdar kibaron lah, kita guna kibaron. Tak apa, 2, 3 kalau ada pun tulis pun tak apa. Ya. Dia masdar ni kadang sampai 4 pun ada. Lagi nombor 4. Fariha. Tengok. Kalau tak tengok kamus, mesti kita bunyi faroha. Mari atas je semua. Dia ada fariha. Mudhari'nya? Yafrohu. Masdar? Farohan. Nah, nombor 5. Tadi, rujukan nombor 3 belum tulis. Nombor 3. 3, 3, 5. Kemudian nombor 4. 281. Nombor 5 ni. Sod baro. Sobaro mudhari'nya yasbiru. Masdar sabron. 181. Okey, kita selesaikan nombor 1 dulu.
Anita ya'natu anatan. Amar nahi. I'nat la ta'nat. Nah, ikut mudhari ya. Sebab itu siapa pandai dia ikut mudhari itu betul. Itu selalu silapnya pasal kita tak ikut mudhari ya. Itu yang jadi salah tu. Jadi i'nat la ta'nat. Isim fa'il, isim maf'ul. Anitun. Isim fa'il, isim maf'ul. Anitun lagi. Ma'nutun. Mana bun pula? Sampai bun-bun pula. Nitun lah. Ma'nutun. Ada bun pula, bukan bun. Tak. Bukan bata. Ta. Anitun ma'nutun. Isim fa'il, isim maf'ul dah. Makan zaman alat. Maknatun, miknatun. Tafdil mubalaghah. Anatu, annatun. Ya, kemudian madi majhul, mudhari majhul. Onita yuknatu. Okey. Nombor 2, aqala yaqilu aqlan. Masdar loh. Amar dan nahi pula. Nahi. Sekali sebut dua ya, kawan-kawan dia, berkawan-kawan. Contoh kalau amar nahinya macam tu. Ikil la ta'kil. Isim fa'il, isim maf'ul. Kan sekali sebut dua, satu isim fa'il atau isim maf'ul. Akilun, ma'kulun. Ini sebut tiga-tiga. Makan zaman alat. Sebut. Mikolun. Tak. Betul yang tadi. Makolun. Tafdil mubalaghah. Ingat, tabdil tak ada tanwin. Tabdil tak ada tanwin. Aqalu. Mubalaghah aqalun. Ada sabdu ya. Aqalun. Madi majhul, mudhari majhul. Ukila yuqalu. Okey. Nombor 3, kabura yakburu kibaran. Ka amar nahi. Mana pula? Ukbur. Ukbur. Nahi. La takbur. Isim fa'il, isim maf'ul. Kabirun. Tak, isim maf'ul. Makburun. Sekali sebut dua lah. Kabirun, makburun. Biar biasa. Jadi besok bila sebut isim fa'il, isim maf'ul. Macam tu. Dah terbiasa. Kalau makan zaman alat sekali 3. Macam tu. Makbarun, mikbarun. Tafdil mubalaghah. Akbaru, kabarun. Sebab itu bila azan Allahu Akbar. Itu isim tafdil tu. Akbar. Allah lebih besar. Jadi diterjemah lebih luas. Allah Maha Besar. Jadi isimnya tafdil. Mubalaghah kabbarun ada sabdu ya, kabbarun. Madi majhul, mudhari majhul.
Ya, kubiro yukbaru. Baik, nombor 4. Fariha yafrahu farahan. Ya, amar nahi. Ifrah la tafrah. Ya, ifrah la tafrah. Isim fa'il, isim maf'ul. Mafruhun. Jadi ain pula, mafruhun pula. Ya. Mafruhun. Kemudian makan zaman alat. Ya, ya, betul. Tafdil mubalaghah. Ada ufula. Af. Af. Ya. Afrahu. Jangan letak tanwin ya. Jangan letak tanwin. Isim isim tabdil yang letak tanwin. Afrahu. Membalag. Farrohun. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, yufrahu. Yang akhir sobaro yasbiru sobron. Amar nahi. Ya, isbir la tasbir. Makan zaman alat. Mana isim fa'il, isim maf'ul, sorry. Ya, sobirun masburun. Makan zaman alat. Misbarun. Tabdil mubalaghah. Mubalaghah. Sabbarun. Madi majhul, mudhari majhul. Mana subiru pula? Subiro. Mana ada pula madi majhul ada bunyi doma. Subiro lagi mudhari'nya majhul. Yusbaru. Okey ya, untuk akan datang ya, buat lagi biar mahir betul lah ya. Buat lagi. Ayat 130. 130 ya. Perkataan ad'afan. 130. Gariskan perkataan ad'afan. Tadi kita habis 131 betul. Kita habis tadi 128. 829 bawah dia, kemudian 130. Belum buat. Belum baca. Tapi ambil untuk latihan. Ad'afan dah. Tak jumpa juga. Bawah sekali yang kita dah habis belajar tadi. Pelajaran baru. 130. Ad'afan. Dah jumpa. Jumpa tak? Okey. Kemudian ayat-ayat tu juga tuflihuna. Okey. Ayat yang ke 131 tak ada, ayat 132. Ya, turhamuna. Okey. Ayat 133. Sari'una. Sari'u saja, tak ada sari'una. Sari'u. Ayat 134 Al-Kazimin. Al-Kazimin. Okey, ada berapa semua itu? 5. Ada 5, cukuplah 5. Ya.
Cari tiga hurufnya dalam kamus dan buat sampai ya daripada madi maru sampai madi majhul macam biasa. Cari tiga huruf kalimah dia daripada yang ada tu. Ya. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah memberkati kuliah kita ini insyaAllah. Sadaqallahul azim.